Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama untuk kelas terjemah dan tafsir ringkas. Kita sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan idh apabila qultum kamu dikatakan kepada kamu, dan ingatlah dikatakan kepada kamu, ya huruf nida, Musa, wahai Musa, lan sesekali tidak, nu'mina kami tidak akan beriman, daripada kataan amanah. Ini nu'mina kami tak akan beriman, mudhari' mutakallim. Laka pada kamu, lan nu'mina laka sekali-kali kami tidak akan beriman kepada engkau, hatta sehingga, nara terlihat, kami melihat, narallah kami melihat Allah, jahratan. Jahrah ni maknanya benda yang zahir di hadapan mata. Itu dia katakan jahrah. Yang maknanya yang boleh kita nampak. Jahrah. Fa maka akhazat telah terpegang atau telah diambil pada kamu. Sa'iqah. Sa'iqah kita dah belajar dulu. Minas sawa'iqi. Minas sawa'iqi. Ini jamaknya. Sa'iqah. Sawa'iqi jamak, ini sa'iqah. Ini maknanya sa'iqah ini yang kematian yang menakutkan atau kehancuran. Maksudnya fa'akhazat kumus sa'iqah, maka kehancuran telah memegang kamu. Telah menangkap kamu. Kehancuran atau kemusnahan. Sa'iqah ini itu sesuatu bala atau bencana yang boleh mencapai kepada maut. Dulu kita dah belajar sawa'iq maknanya kilat yang bila menyambar, dia bukan sekadar menyambar tapi membakar. Itu pun maksudnya sawa'iq. Sawa'iq juga bermaksud kehancuran yang mempunyai suara yang kuat. Seperti gunung berapi, seperti gempa bumi, itu semua sawa'iq lah tu. Sa'iqah lah tu. Maknanya kehancuran yang membinasakan, yang teruk. Wa dan antum kamu sebelumnya tanzurun telah melihatnya. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada kamu, wahai Musa, kami sekekali tak akan beriman kepada engkau sehingga kami dapat melihat Allah secara berhadapan. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, maka telah memegang kamu, sa'iqah kamu ini, itu orang-orang yang tadilah yang ingin melihat Tuhan tadi. Wa antum tanzurun, dan kamu melihatnya. Sebelumnya pernah melihatnya. Jadi ayat ini menggambarkan adalah kebiasaan orang-orang yang sengaja menolak kebenaran. Bila mereka dah kalah dalam berdalil, mereka tak mampu untuk mengemukakan bukti-bukti yang benar. Yang terakhir mereka kata, mana Tuhan tu, kami tak nampak pun. Cuba perlihatkan kepada kami, mana Tuhan tu. Ini buat orang-orang yang sengaja untuk menolak kebenaran, untuk menolak kewujudan Allah Ta'ala. Jadi inilah gaya mereka yang kita gunakan. Ini biasa, anak-anak muda kita pun biasa terjadi kepada mereka, terutamanya di negara-negara Eropah, di Amerika. Di Malaysia ni kurang, tapi pernah juga anak-anak muda kita pernah berhadapan dengan anak-anak muda yang tidak faham,
Yang terakhirnya mereka keluarkan perkataan seperti ini. Kalau Tuhan itu ada, tunjukkanlah kami mana dia. Itu semua itu adalah untuk sengaja menolak, tidak mahu menerima kebenaran. Jadi mereka minta tanda yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan dalam surah Al-A'raf ketika Nabi Musa minta untuk melihat Tuhan? Bagaimana dengan itu pula? Jadi maksudnya di sini ayat ini bahawa ketika Nabi Musa AS minta untuk melihat Tuhan, itu bukan kerana untuk menolak dalil atau untuk menolak kebenaran. Tetapi Nabi Musa AS bila dikatakan Rabbi arini anzur ilaika, Tuhanku, sesungguhnya aku ingin melihat engkau. Jadi ini maksudnya Nabi Musa ingin melihat Tuhan kerana kecintaan. Kerana sangat cinta, sangat yakin kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah memberi Rahman dan Rahim, telah menyelamatkan beliau dan banyak belas kasihan yang Allah Taala berikan kepada beliau dan kaumnya. Jadi dia ingin melihat Tuhan yang sangat dicintai itu. Tapi bukan di sini seperti ini. Di sini ada perkataan lan nu'mina laka. Kami sesekali tidak akan beriman. Mereka letakkan syarat. Kami tak akan beriman kecuali sehinggalah kami melihat Tuhan. Bukan kerana kecintaan mereka nak melihat Tuhan, tapi kerana untuk berdalih atau nak berdolak dalih, tidak mahu menerima kebenaran. Berbeza dengan yang disebutkan oleh Nabi Musa AS, itu disebutkan atas dasar kecintaan kerana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas kepada beliau dan kepada kaum Bani Israel. Fa akhazatkumus sa'iqatu, maka telah menangkap mereka, iaitu perkara yang maut. Yang tadi kita dah sebutkan. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini, yang sengaja berdolak dalih, minta yang perkara yang memang tak mungkin, jadi Allah Ta'ala kata mereka itu akan dikenakan azab. Azab yang teruk kepada mereka. Dan azab ini mereka telah lihat sebelumnya pun. Wa antum tanzurun. Mereka padahal sebelumnya mereka telah lihat bagaimana Firaun dengan bala tenteranya. Mereka baru saja melihat bagaimana Firaun dengan tenteranya telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaannya pun menjadi mundur selepas itu. Dan mereka mendengar berita itu. Jadi ini untuk orang-orang yang Bani Israel yang sengaja menolak, tidak mahu menerima walaupun mereka dah ikut Nabi Musa AS, tapi tetap je ada orang yang, ialah dalam satu jemaat tu ada pelbagai orang. Ada yang beriman, benar-benar beriman, ada yang separuh-separuh, kan? Ada yang munafik, dan ada yang pemberontak pun ada. Jadi sama juga dalam jemaat Nabi Musa AS ada juga jenis-jenis orang yang seperti ini. Jadi ini adalah orang-orang yang jenis seperti ini, maka Allah Ta'ala beritahukan kepada mereka, mereka akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan padahal mereka sebelumnya pun dah lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala telah menenggelamkan dan menghancurkan bala tentera Firaun. Jadi di sini ada satu pelajaran juga bahawa orang-orang yang ini mereka kata nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka nak beriman. Tetapi lihatlah dalam Al-Quran di ayat lain telah digambarkan bagaimana orang-orang yang ingkar ini bila dah mati, bila nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak berani. Mereka minta kembalikan ke dunia balik. Untuk orang-orang yang tak beriman tadi, yang tak nak beriman, tapi bila dah mati baru mereka rasa takut. Tadi nak sangat jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila dah mati, maut di hadapan mereka untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala,
Mereka menolak pula, mereka tak berani, takut, minta dikembalikan ke dunia ni. Ayatnya berbunyi, hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sehinggalah bila datang salah satu maut kepada mereka, lalu mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku dapat beramal soleh di dalamnya dan supaya aku dapat memberikan harta, belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tadi dalam ayat ini digambarkan mereka nak sangat, orang-orang yang tidak beriman ini kata mereka nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila maut berada di hadapan mereka, sudah sampai maut, baru mereka kata tak berani nak jumpa Allah Ta'ala, minta kembali ke dunia. Minta mereka supaya beramal, supaya mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat baik, buat amal kebaikan, buat sedekah, bantu orang. Barulah mereka nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini satu pelajaran untuk kita juga. Kita yang masih hidup ini, harusnya kita sedar bahawa jangan kita jadi orang-orang seperti yang digambarkan tadi. Bila dah mati, bila maut dia di hadapan, barulah minta Allah Ta'ala kembalikan. Barulah saya nak buat amal soleh, nak buat kebaikan, barulah saya nak belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sepanjang kehidupan mereka tak mau belanjakan. Mereka kedekut. Mereka tak mau beramal, tak mau tolong, tak mau membantu. Dan banyaklah contoh, nanti siapa nak share bolehlah. Siapa nak share apa-apa saja. Memang terlampau banyak. Okey, saya tak nak teruskan, nanti dalam sesi soal jawab boleh kita perluaskan insya-Allah taala. Ayat seterusnya. Thumma, kemudian, ba'athna, kami kirimkan, kami hantar pun. Ba'atha maknanya kirim atau hantar, na kami, ba'athna kum, hantarkan kamu, min, dari, ba'di, selepas itu, maut, kita dah belajar maut juga, kum, kamu, la'alla, supaya, kum, kamu, supaya kamu, tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi terjemahannya yang mudah. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami telah mengirimkan kamu selepas kematian kamu itu supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi apa maksudnya di sini? Ba'athna tadi saya dah serangkan, maksudnya telah dikirimkan atau dihantar. Ba'athallahu, kalau Allah Ta'ala sebut ba'athallahu, maknanya Allah Ta'ala menghidupkan pun dia juga. Ba'atha Allah Ta'ala menghidupkan. Min ba'di, selepas mautikum, maut. Okey, sekarang ini maut. Maut di sini, maut ada beberapa makna. Maut boleh bermaksud kejahilan pun juga, maknanya akal fikiran dah tak sihat, ya, menjadi jahil. Maut juga boleh bermaksud orang yang kesihatan dia tidak sihat, lalu terlantar, itu pun boleh katakan maut juga. Tidur pun boleh katakan maut juga. Maut juga maksud kegelapan pun juga, hidup dalam kegelapan pun juga. Jadi maut juga ada maut yang mati, memang betul-betul roh dipisahkan daripada badan, itu pun maut juga. Tapi di sini, ayat di sini bukan maut secara jasmani. Di sini maut ini berkaitan dengan ayat sebelum-sebelumnya semua. Apa yang maut? Iaitu kerohanian. Kerohanian yang maut. Kejahilan. Maut seperti itu. Setelah diajarkan, setelah diberi hidayat, setelah diberi petunjuk, tapi tetap juga memilih pemberontakan,
tetap juga menjadi munafik. Inilah yang dimasukkan dengan maut di sini. Bukan maut secara badan terpisah dengan ruh. Bukan maksudnya di situ. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cuba sampaikan, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami telah menghantar atau mengirim kamu setelah kematian kamu supaya kamu bersyukur. Bahawa mereka ini, Bani Israel, sebelumnya telah mendapat banyak petunjuk hidayah. Tapi mereka melanggar. Ada di antara mereka yang langgar. Sampai mensyirikkan Allah Ta'ala pun ada, sampai lupa pun ada, dan pelbagai-bagai yang kesilapan, kesalahan yang mereka telah lakukan. Namun tetap juga Allah Ta'ala memaafkan mereka. Allah Ta'ala mengampuni mereka, menerima taubat-taubat mereka. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur ini maksudnya orang-orang yang mengingat Allah SWT, orang-orang yang sujud. Yang bersyukur seperti mana Rasulullah SAW apabila ditanya kenapa Rasulullah SAW beribadat siang dan malam, bukankah segala dosa-dosanya telah diampunkan sebelum dan selepas? Jadi jawab Rasulullah SAW, la akuna an abdan syakura, tidakkah mau aku menjadi hambanya yang bersyukur? Iaitu cara Rasulullah SAW bersyukur dengan beribadat, sujud, solat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la'allakum tashkurun, supaya mereka jadi orang-orang yang sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah. Ini memang lumrah. Memang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Zaman dulu atau zaman sekarang. Dan banyak orang-orang yang jahil sebelumnya, kan, tapi bila Allah Ta'ala ingin memberi hidayat, memberi petunjuk pada mereka, Allah Ta'ala menghidupkan kehidupan rohaninya. Dan orang-orang ini bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu Allah Ta'ala memberi peluang kepada mereka untuk meninggikan lagi iman dan derajat mereka. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar bertaubat dan beriman, dia akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya macam Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid sebelum Islam dia adalah tentera upahan yang sangat mahir dalam peperangan. Dia yang telah mengganggu gugat barisan pertahanan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Sehingga kan dalam perang Uhud Rasulullah SAW mendapat luka pun teruk. Tetapi setelah dia masuk Islam, banyak peperangan yang dia sertai bersama dengan Islam. Dan dia wafat ketika umur dah sangat tua. Jadi dalam riwayat dikatakan Khalid Al-Walid pernah sampaikan, beliau ingin mati syahid seperti sahabat-sahabat yang lain. Dikatakan, lihat dalam badan saya, atas badan saya ni, di mana anggota badan saya yang tidak ada kesan, tidak ada cedera. Semuanya ada cedera, ada kesan luka. Jari ke, tangan ke, telinga ke, dahi ke, kepala ke, lutut ke, belakang ke, depan ke, mata ke, gigi ke, semua ada kesan. Maknanya beliau telah ikut banyak peperangan. Tetapi tidak mati syahid, kan? Tapi beliau adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau digelar oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedang Allah. Itu Khalid Al-Walid dan banyak lagi sebenarnya. Jadi ayat ini menggambarkan seperti itu. Jadi di kalangan Bani Israel yang tadi tu, yang jahil, yang sengaja atau yang munafik, kemudian mereka bertaubat. Kalau mereka benar-benar bertaubat, mereka akan mendapatkan kedudukan ini. La'allakum tashkurun. Okey, saya kalau masuk ni jadi panjang ni.
Sini ya, saya kalau masuk sini nanti, ini panjang nih. Manna wasalwa ghamam. Jadi saya rasa untuk kelas hari ini cukup 2 ayat ini, sebab kalau saya teruskan di sini, kalau saya berhenti di tengah-tengah pun saya rasa tak sedap. Saya rasa baik kita sambung besok ayat yang seterusnya. Sebab yang ini akan dibicarakan dengan panjang lebar nanti. Jadi untuk kelas hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.